Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zabil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang dihormati tuan pengacara majlis tadi, merangkap Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ma'mur Kampung Tanjung Sepat, yang dimuliakan juga Ketua Kampung kita Tok Hashim, mantan Nazir kita, seterusnya para alim ulama di kalangan tuan-tuan asatizah, muslimin muslimat, hadirin hadirat. Pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, rahmatnya, inayahnya dapat kita bertemu lagi pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabatat min haramin fannaru awla bih, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud tiap-tiap daging yang tumbuh dalam badan tubuh seseorang daripada sumber yang haram, maka nerakalah tempat yang utamanya. Bertanya sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah dengan harta yang sedikit pun masuk neraka? Jawab Nabi SAW, na'am, ya, termasuk sekalipun kayu sugi. Tuan-tuan, puan-puan, bayangkan berapa nilai kayu sugi. Kalau dekat Masjid Seri Petaling tu lagi murah. Silap-silap satu 20 sen, 30 sen sahaja. Kerana tak sampai RM1 masuk dalam badan kita dari sumber yang haram, fannaru aula bih. Kata Nabi SAW, maka nerakalah tempat yang utamanya. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ini, majlis kita pada malam ini, termasuk dalam majlis untuk kita kenal, untuk kita tahu yang mana harta yang halal, yang mana harta yang tidak halal. Kita sedia maklum, yang haram tu banyak. Merompak kita dah sedia maklum, ambil rasuah, salah guna kuasa, mencuri, meragut, semua ni kita nampak
makan harta secara batil. Tetapi kata ulama, memakan harta tidak mengikut kaedah faraid juga termasuk dalam perkara memakan harta secara batil. Bila mana? Bila hak orang lain kita ambil tanpa pengetahuan dia, tanpa pengetahuan kita, apatah lagi tanpa redha dia. Dan lebih kita takutkan lagi, takut-takut kita termakan harta anak yatim. Harta adik kita, abang kita, adik-beradik kita meninggal dunia, kita ambil juga. Sedangkan arwah ada anak lelaki, ada anak perempuan, maka kita sebagai adik-beradik si mati mahjub, terhalang dek kerana adanya anak daripada si mati tadi, kita ambil juga. Maka kita mengambil harta anak yatim. Na'udzubillah min zalik. Dan mudah-mudahan perjumpaan kita juga pada malam ini mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi SAW yang bermaksud barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan jalan baginya untuk ke syurga. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita sambung pada muka surat yang ke-48 dalam perkara wajib yang ditunaikan terhadap harta pusaka. Yang lepas kita dah masuk beberapa bab, antaranya berkenaan dengan tujuan peranan ilmu faraid, kemudian sejarah pewarisan harta pusaka, yang mana sebelum datangnya Islam, bagaimana orang dahulu, orang Arab jahiliyah sebelum datangnya agama Islam, bagaimana cara mereka membahagian harta pusaka. Bila datangnya Nabi SAW membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya berkaitan tentang ayat-ayat pusaka faraid, maka berubahnya secara peringkat demi peringkat. Kemudian kita masuk dalam hukum faraid yang lepas, kepentingan mempelajari ilmu faraid. Kemudian kita kenal siapa di antara para sahabat-sahabat Nabi SAW yang mahir, yang tahu dalam bab faraid. Kemudian kepentingan ilmu faraid, keistimewaannya, kemudian sumber hukumnya, yang mana boleh dikatakan hampir 99% keputusan, ketentuan pembahagian harta faraid ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Formula mudahnya begini tuan-tuan. Kita ada harta. Kita ada pen. Saya ada pen, saya ada cermin mata, saya ada kereta. Tuan-tuan pun ada kereta, rumah, tanah. Hakikatnya harta yang kita miliki itu bukan milik kita. Ini yang kita kena faham betul-betul. Semua yang kita ada, harta badan kita, pipi kita, kulit kita bukan milik kita. Milik siapa? Allah. Kenapa saya kata bukan milik kita? Kerana Allah bagi pinjam. Allah bagi pinjam je kat dunia ni. Sebab akhirat nanti Allah akan tanya. Tidak akan berganjak kaki seorang hamba, melainkan akan ditanya 4 soalan. Salah satunya berkaitan tentang hartanya. Dari mana dia dapat, ke mana dia belanjakan. Kita kalau bagi barang dekat kawan kita, kita dah tak kisah dah. Itu hak dia dah. Kita bagi. Hibah. Tetapi kalau kita bagi pinjam dekat dia, bila rosak, kita ada hak untuk minta ganti rugi. Jadi semua yang kita ada ini pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mati, bila kita meninggal dunia, harta tadi kembali kepada siapa? Pemiliknya, iaitu Allah. Maka dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW berkaitan tentang pembahagian faraid ini, Allah langsung memberikan kepada waris-waris. Daripada ayat-ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-11, 12, 13, 14, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakullahunna walad. Bagi kamu suami-suami lelaki, bila mana isteri kamu meninggal dunia, sekiranya isteri kamu tidak mempunyai anak, maka kamu akan mendapat nisfu 1/2. Siapa yang tentukan? Allah. Faridatan minallah, kata Allah. Inilah kewajipan, ketentuan, kefarduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada pilihan lain. Tak ada orang kata faraid bila dah bergaduh adik-beradik, berparang baru nak ikut faraid. Bukan. Tetapi faraid yang paling pertama, nak takharuj, iaitu keluar daripada kaedah faraid, sering kali saya cakapkan ada syaratnya. Boleh, bukan Islam ini straight,
Kata mesti A, tidak. Maknanya ada syarat untuk kita keluar daripada kiraan faraid. Apa syaratnya? Yang pertama, ingat betul-betul. Di kalangan ahli waris, mesti baligh dan juga akil. Kalau ada satu waris yang masih kanak-kanak, tak boleh bagi sama rata. Kalau nak bagi sama rata, 5 orang yang baligh, yang akil, 5 orang lagi belum baligh. Di kalangan 5 yang baligh akil, boleh nak bagi sama rata atau ikut suka sama suka, sepakat. Tetapi yang 5 yang belum baligh tadi, wajib diberikan kepada dia, bahagian dia mengikut kiraan faraid. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, di kalangan ahli waris yang berhak mendapat, kena tahu dahulu berapa bahagian dia mengikut faraid. Kebanyakan yang berlaku tak tahu. Berapa faraid tak tahu. Kita bagi suka sama suka je lah. Bagi sama rata je lah. Bagi dia adil. Tidak. Adil bukan sama rata. Apa makna adil? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya adalah zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bila kata adil bukan sama rata. Isteri pertama, isteri kedua, belanjanya 1,000, belanjanya 1,000, sama rata adil. Boleh jadi adil, boleh jadi tidak adil. Lihat keadaan. Yang pertama mungkin anaknya 3 orang, yang kedua anaknya 10 orang. Maka yang kedua kita bagi lebih. Bila bagi lebih, yang pertama kata ini tidak adil. Bukan makna adil sama rata, tetapi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Apatah lagi hukumnya adalah faridatan minallah, ketentuan kefarduan yang ditentukan oleh Allah, langsung dari Allah, bukan daripada para imam, bukan daripada Imam Asy-Syafi'i, bukan daripada ulama-ulama, tidak, langsung dari Allah yang menentukan. Ini menunjukkan bahawasanya manusia ini sifatnya lemah. Tak boleh nak uruskan harta pusaka. Urus saja mesti akan berlaku gaduh, pertelingkahan. Sebab akal manusia ini terbatas. Kita tak tahu di kalangan ahli waris kita siapa yang lebih berhak mendapat, siapa yang lebih layak, siapa yang paling rapat dengan kita, siapa yang lebih banyak manfaatnya kepada kita. Sama ada kita masih hidup ataupun kita dah meninggal dunia, kita tak tahu. Tetapi Allah Maha mengetahui, Allah tentukan langsung siapa di kalangan ahli waris kita yang mendapat. Yang ini 1/2, yang ini asabah baki, yang ini 1/6, ibu 1/6 dan sebagainya. Malam ini kita masuk dalam bab perkara wajib ditunaikan terhadap harta pusaka, muka surat 48. Dalam bahasa Arab, bab ini disebut sebagai al-huququ al-muta'alliqah bitirkah, iaitu hak-hak ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan harta pusaka, yakni sebelum dibahagikan faraid. Kita jangan ingat bila berlaku sahaja kematian, meninggal dunia sahaja, terus dalam kepala otak faraid. Faraid ini tempatnya yang kelima. Selepas 4 perkara yang lebih utama yang wajib didahulukan. Ada setengah kitab mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, tapi kesimpulannya sama, cuma dipecahkan hutang. Ada yang hutang antara Allah, hutang dengan manusia. Ada yang pendapat mengatakan sekali. Cuma keutamaan adalah hutang kepada Allah. Apa yang nak kena buat sebelum faraid? Urusan pengebumian, urusan mandi, urusan kafan, urusan solat jenazah. Urusan jenazah, wajib waris ambil duit daripada si mati untuk dibelanjakan urusan untuk jenazah arwah. Sekarang semuanya guna duit. Tak ada yang percuma. Nak percuma, anak-anak yang uruskan. Sekarang anak-anak panggil imam, panggil nazir. Mam, ayah saya meninggal dunia, minta badan khairat uruskan. Kalau anak-anak kita ramai dan kita didik dia dengan ilmu agama, saya yakin anak-anak kita yang akan uruskan jenazah kita. Mandikan kita, kafankan kita, tak perlu orang luar lagi dah. Anak-anak kita yang uruskan. Dan kita pun, walaupun kita meninggal dunia, roh kita masih ada dan kita lihat anak-anak kita. Dan anak-anak ni bila mandikan kita sebagai mak ayah, apa yang dia rasa? Tuan-tuan, puan-puan yang dah kehilangan mak ayah, yang dah pergi, yang mungkin ada pengalaman memandikan, tuan-tuan rasa macam mana? Tiap-tiap nak mandikan tu, inilah tangan mak yang menyuapkan nasi.
Inilah tangan ayah yang mencari rezeki. Tapi kalau imam-imam AJK masjid, mandi macam biasa. Sebab perasaan tu tak ada. Tetapi kalau anak-anak yang menguruskan, ianya akan hadir doa. Rintihan dalam hati dia, ya Allah, ampunkan dosa mak aku. Ampunkan dosa ayah aku. Sepanjang urusan. Itu yang kita nak. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa salasa. Salah satunya adalah doa anak-anak yang soleh dan solehah. Kita ada anak, tetapi belum tentu sampai doa dia kepada kita nanti. Syaratnya ada. Apa dia? Soleh dan solehah. Sebab tu didikan agama kepada anak-anak fardu ain. Wajib kepada mak ayah memberi didikan agama kepada anak-anak. Tak kisah nak jadi arkitek ke, doktor ke, jurutera, tak kisah. Yang penting fardu ainnya lepas. Kerana itu tanggungjawab kita sebagai mak ayah untuk berikan didikan kepada anak-anak. Kita, kalau kita boleh ajar, itu lebih baik. Kalau tak mampu, hantar ke sekolah. Macam yang sekarang ni lah. Kita hantar anak-anak ke sekolah. Sekolah rendahnya, sekolah menengahnya. 3 ilmu fardu ain wajib belajar. Pertama, ilmu berkaitan tauhid. Ilmu berkaitan dengan ketuhanan. Kedua, ilmu berkaitan fiqah, berkaitan syariah, termasuk faraid ini. Salah satu cabang ilmu syariah. Ketiga, ilmu berkaitan tentang akhlak tasawuf. Cukup 3 ini, nak hantar ke sekolah-sekolah yang akademik, silakan. Tuan-tuan, pilihan di tangan tuan-tuan. Tuan-tuan yang mencorakkan. Apabila lahir sahaja seorang bayi, ibarat kain putih, kata Nabi. Ibu bapanya lah yang mencorakkan, sama ada nak menjadikannya sebagai majusi, Yahudi ataupun orang yang beriman. Kita yang mencorakkan. Dah umur anak-anak 18 tahun, 20 tahun, waktu tu baru nak ubah, baru nak menyesal, dah tak guna. Waktu kecil lah Nabi dah ajarkan kepada kita, suruh anak-anak solat ketika umur 7 tahun. 7 tahun lagi Nabi dah suruh kita didik anak-anak supaya disiplin tentang solat. Kalau umurnya 10 tahun masih lagi tidak solat, kita boleh pukul dia sebagai takdib, maknanya atas alasan mendidik, bukan lepas geram. Kalau lepas geram habis berbirat-birat, berlebam-lebam anak tu, tapi atas sebab mendidik, dibenarkan dalam Islam untuk kita memukul anak kita yang berusia lebih 10 tahun yang masih lagi tidak solat. Suruh solat tapi tak solat, boleh pukul. Ini cara didikan Nabi untuk anak-anak. Yang ini kita kena terapkan. Asasnya dalam solat terlebih dahulu. Kerana as-salatu imanuddin. Solat adalah satu amalan yang akan mula-mula ditanya ketika mana? Di alam barzah, ketika di padang mahsyar. Baik solat kita, maka insya-Allah amalan-amalan yang lain baru akan dikira, dinilai. Yang solat habis entah ke mana, tinggalnya tak diqada, maka masuk neraka dahulu. Khalidina fiha abada. Kata ulama, khalidina fiha abada itu ada yang menafsirkan sebagai satu tempoh yang cukup panjang. Bukan bermakna kekal. Kita sebagai orang Islam, insya-Allah kita akhirnya akan masuk ke dalam syurga. Ini keyakinan akidah ahli sunnah wal jamaah. Setiap mana orang yang beriman ada lafaz kalimah tauhid dalam dirinya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti akan masuk syurga akhir nanti. Selepas apa? Selepas dibersihkan terlebih dahulu. Bersih masuk neraka bukan duduk saja. Kita masuk neraka, na'udzubillah, bukan tempat yang menyenangkan. Tempat yang penuh dengan siksaan, yang penuh dengan kehinaan, kepedihan dan sebagainya. Dan tempohnya, kalau kita rasa kat dunia 60 tahun tu rasa lama dah hidup. 70 tahun Allah bagi usia kat kita, alhamdulillah panjang umur. 80 tahun. Akhirat nanti lebih daripada itu, berkali-kali ganda tempohnya. Kalau sangguplah merasa api neraka, silakan. Tak payah api neraka lah. Balik sekarang, exhaust tu tengah panas, letak kaki kat situ, tengok rasa macam mana. Seminit cukup lah. Panas tak panas. Ambil lighter, cuba bakar jari. Seminit cukup lah, rasa macam mana panas tak panas. Api neraka berkali-kali ganda panasnya dari api di dunia. Harta pusaka seseorang yang telah meninggal dunia tidak boleh diberikan secara langsung kepada ahli warisnya. Maaf, saya terlupa yang ketiga tadi.
Yang pertama, mesti di kalangan ahli waris aqil baligh. Yang kedua, mesti kena tahu dahulu bahagian faraid masing-masing. Apa hikmah? Supaya tidak ada timbul penyesalan di kemudian hari. Lepas 10 tahun, kau dapat berapa? Harta pusaka ayah kau dapat 1 ekar. Itu ikut faraid ke? Tak. Ikut faraid entah, tak tahu. Kami dulu bagi ikut suka, sama rata je. Kau tahu tak berapa faraid kau? Tak tahu. Cuba kira. Kira-kira 1.5 ekar. Contoh. 1.5 ekar ikut faraid. Menyesal aku dulu bagi sama rata. Kerana tak tahu. Kalau dia tahu daripada awal berapa, dan syarat yang ketiga tadi, kena redha di kalangan ahli waris untuk sama rata atau muafakat. Kalau ada di kalangan yang tidak setuju, biasa yang tak setuju ni lelaki lah. Sebab bahagiannya lebih banyak daripada perempuan. Lizzakari mithlu hazil unsayain. Bagi lelaki 2 bahagian dengan bahagian perempuan. Kalau ada 3,000, seorang lelaki, seorang perempuan, lelaki 2,000, perempuan 1,000. Contoh, bahagian dia ikut faraid 1/5. Dia tak tahu. Maka timbul penyesalan. Sebab itu ulama meletakkan syarat, 3 syarat tadi boleh kalau nak bagi sama rata, ataupun tak nak langsung pun tak apalah. Aku tak nak lah, aku dah kaya, ambil lah semua. Kena tahu juga berapa bahagian dia. Kita nak bagi hak kita, kita tak tahu berapa bahagian kita. Takkan jadi. Kena tahu berapa hak kita, berapa kita nak bagi kepada orang lain, lebih malang lagi kita punya sikit. Kemudian nak sama rata. Itu masalah. Tapi kalau dia yang banyak, okey lagi. Tapi syaratnya dia kena tahu dahulu berapa bahagian dia mengikut faraid. 8 ahli waris. 1 yang tak setuju. Jangan kata yang satu ni tamak. Haram kata yang satu ni tamak. Sebab yang tamak ni maknanya apa? Ambil hak orang masuk kocek dia. Itu makna tamak. Tetapi yang seorang ni tamak ke tidak? Tidak. Dia mengambil hak dia mengikut yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram kata yang seorang ni tamak. Tapi kalau yang seorang ni kata tak nak, aku nak ikut faraid juga, bagi bahagian dia ikut faraid. Yang 7 tadi nak ikut sepakat, silakan. Tak ada masalah. Yang penting kena tahu dahulu mengikut faraid berapa bahagian sama, bahagian masing-masing. Tak perlu nak tukar nama dulu, tak perlu. Sekurang-kurangnya kita tahu berapa pecahan kita. Berapa kita punya bahagian, yang ayah 1/6, ibu 1/6, adik-beradik lelaki. Kalau contoh ada 3 orang lelaki, 3 orang perempuan. Maka 3 kali 3, 3 kali 2, 6, tambah 3, 9. 2/9 daripada baki untuk lelaki, 1/9 baki daripada untuk perempuan. Selesai masalah. Dah kira. Okey, Kak, aku punya banyak, ini akak ambil sikit supaya kita sama rata. Aku pun tak adalah susah sangat. Akak dah tak ada suami dah. Tak apalah, ambil bahagian aku punya, bagi kita sama rata. Itu namanya hibah. Pemberian atas nama kasih sayang. Daripada kata asal hubbu, kasih sayang. Kita nak bagi, silakan. Dengan syarat cukup yang 3 tadi. Harta pusaka seseorang yang telah meninggal dunia tidak boleh diberikan secara langsung kepada ahli warisnya, melainkan setelah dilaksanakan 4 perkara, iaitu tuntutan harta pusaka secara langsung, menguruskan jenazah, membayar hutang dan menunaikan wasiat si mati jika ada. Perkara-perkara tersebut wajib ditunaikan dengan menggunakan harta si mati mengikut tertib. Kena ikut tertib. Yang pertama sekali, apa yang perlu dibuat? Tuntutan harta pusaka secara langsung. Apa maknanya? Apabila seseorang Muslim meninggal dunia, perkara yang pertama sekali yang perlu dilaksanakan dengan segera ialah menjelaskan tuntutan hartanya secara langsung. Sebab itu kita nak tahu apa dia perkara yang Islam tuntut supaya waris segerakan untuk harta si mati ni tadi. Terdapat beberapa tuntutan yang mempunyai hubungan secara langsung dengan harta si mati yang perlu diselesaikan mengikut turutan tertib seperti berikut. Yang pertama, zakat. Jika si mati belum sempat mengeluarkan zakat hartanya yang telah cukup haul dan nisab, maka wajib ditunaikan zakat harta tersebut. Duit dalam KWSP, duit dalam tabung haji, wajib tak keluar zakat? Wajib menurut pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Kita di Malaysia wajib keluarkan. Berapa kadarnya? Melihat berapa gram nilaian, rujuk pada Lembaga Zakat Selangor. Setiap tahun boleh jadi berubah, boleh jadi sama.
ikut nilaian harga emas. Dan haul, apa makna haul? Cukup tempoh setahun pemilikan. Pemilikan yang sempurna, maka keluarkan zakat dahulu, barulah harta tadi boleh digunakan untuk tuntutan-tuntutan selepas itu, urusan jenazahnya dan sebagainya. Yang kedua, B, gadaian. Jika si mati masih belum melangsaikan hutang gadaian, maka pemberi hutang berhak menuntut hutangnya atau menjual barang gadaian tersebut. Ini pernah berlaku dan orang itu minta saya pendapat bagaimana keadaan harta ayahnya, arwah ayahnya yang masih lagi dalam gadaian. Harta yang difaraidkan ataupun dalam istilah at-tirkah, harta pusaka, mestilah harta pemilikan sempurna. Harta yang digadai tidak termasuk dalam harta pusaka, melainkan ditebus dahulu, barulah termasuk dalam harta pusaka. Ditebuskan menggunakan harta si mati. Sebab tebusan itu lebih rendah berbanding nilai tanah, nilai harta yang digadai. Sebab marhun yang kita dapat biasanya 80%, ada yang 70%, ada yang 90%, dan akan datang harta tersebut aset nilainya makin tinggi. Jadi kalau tak ditebus, bermakna harta tadi tidak termasuk dalam harta pusaka. Tetapi jika ditebus, maka harta tadi termasuk dalam harta pusaka. C, kos penempatan isteri beriddah selama 4 bulan 10 hari. Yang ni ramai yang terlepas pandang. Bila meninggal dunia sahaja lelaki, isteri ni tadi ada iddah. Iddahnya berapa lama? 4 bulan 10 hari. Ini bagi iddah kematian suami. Iddah bagi cerai lain pula. 3 kali suci, salah satu quru'. Iddah bagi mengandung lain pula, bila dah bersalin. Jadi iddah bila kematian, berlaku kematian, iddahnya 4 bulan 10 hari. Misal kata balu, kita panggil balu lah nak bagi mudah faham, tinggal di rumah sewa dan dia kena berkabung. Apa dalam bahasa kita panggil apa berkabung ni? Iddah lah. Dia kena berkabung, tak boleh keluar rumah, haram hukumnya keluar rumah tanpa ada keperluan darurat. Apa makna keperluan darurat? Kalau contoh dia nak makan, tak ada, kena pergi kedai, tak ada orang lain yang boleh belikan, ketika itu dia boleh pergi kedai. Dia bekerja, seorang yang bekerja, dia boleh pergi kerja dengan tujuan untuk mencari nafkah, tetapi pergi kerja balik tak boleh singgah mana-mana. Kalau singgah ke kedai untuk beli keperluan, boleh. Pergi melencong, pergi makan kat luar kedai, hukumnya haram. Ini wanita yang dalam keadaan iddah. Iddah sama ada kematian suami ke, bercerai ke, sama sahaja. Tak boleh suka-suka keluar daripada rumah. Pergi ke tanah perkuburan pun tak boleh. Namun sama juga kadang-kadang isterinya pergi sekali juga tanah perkuburan. Tapi yelah, kita kan sebagai manusia kan, kita pun adat kita dah macam tu daripada dulu. Tapi hukum tetap hukum. Tak boleh keluar rumah dalam tempoh iddah. 4 bulan 10 hari tadi kalau duduk rumah sewa, maka kena bayar sewa rumah. Dari mana duit tadi? Harta si mati. Ini sebelum faraid. Ini perkara-perkara sebelum faraid lagi yang kita kena tunaikan, kita kena laksanakan daripada harta si mati. Di pinjaman, jika si mati meminjam wang dan meninggal dunia sebelum menggunakan wang tersebut, maka dikembalikan wang itu kepada pemberi hutang. Sebab tu kena catat. Bila catat dan dimaklumkan kepada waris. Waris ni biasanya yang terdekat pasangan lah. Yang abang ada pinjam duit RM1,000 dengan imam tadi. Tulis catat. Jadi isteri kita tahu. Bila kita meninggal dunia, isteri kita tahu kita ada hutang dengan imam, maka wajib ambil harta kita yang ada, bayar kepada pemiutang, orang yang memberi hutang tadi. Yang kedua, menguruskan jenazah. Seterusnya, perkara kedua yang wajib ditunaikan ialah menjelaskan kos pengurusan jenazah. Ada 4 perkara yang menjadi kewajipan dalam menguruskan jenazah, iaitu memandikannya, mengkafankannya, solat ke atasnya dan mengkubumikannya. Kewajipan tersebut merupakan kewajipan fardu kifayah mengikut ijma' ulama.
Kebanyakan kewajipan-kewajipan tersebut memerlukan kos yang semuanya itu dibayar dengan harta si mati. Kalau dulu-dulu mungkin free, tetapi sekarang semuanya menggunakan duit. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan duit. Duit tak boleh bahagia, tapi tak ada duit boleh sengsara. Duit apa lagi? Tak beli kesihatan, tetapi kalau tak ada duit, orang yang sihat boleh sakit. Sebab tak boleh nak beli ubat, tak boleh nak bayar itu bayar ini, semuanya sekarang memerlukan duit. Jika terdapat ahli waris atau sesiapa sahaja yang ingin membayarkan kos tersebut, maka ia tidak mengapa, seperti contoh badan khairat. Sekarang kebanyakan masjid-masjid ataupun surau-surau ada khairat kematian. Maka bila ada orang itu si mati mencarum, istilahnya mencarum lah, bayar. Tak kisahlah ada yang meletakkan setahun sekali, ada yang bila ada kematian baru bagi, ahli-ahli kena bagi RM10 bila ada kematian, contoh macam tu. Tak kisah. Maknanya bila meninggal dunia, kos tadi ditanggung oleh badan khairat, maka dah tak termasuk lagi dalam perkara yang wajib dilakukan sebelum faraid. Kebiasaannya pihak masjid dan surau mempunyai skim caruman khairat kematian. Skim ini merupakan salah satu usaha untuk meringankan beban si mati dalam melangsaikan kos pengurusan jenazah. Muka surat 50. Perbelanjaan mengkafankan mayat bermaksud kos membeli kain kafan dan perkakas yang berkaitan dengannya seperti kapur, kayu gaharu, kapas dan sebagainya, kapur barus dan sebagainya. Saya suka kitab ini sebab penulis ini orang Malaysia, kemudian dia masukkan isu-isu berkaitan tentang wakil semasa kita di Malaysia. Kalau tuan-tuan mengaji kitab faraid, kitab Arab, tak ada cerita pasal KWSP, pasal tabung haji, tak ada cerita pasal kapur barus, tak ada cerita pasal kayu gaharu yang biasa kita buat. Tetapi dalam kitab ini penulis masukkan isu-isu yang berkait dengan semasa kita di Malaysia. Sementara bagi upah memandikan, mengusungkan dan menggali kubur diberikan kepada mereka yang mahu diberi upah. Kalau orang itu minta upah, wajib waris bayar. Kalau misal kata orang yang menguruskan ini, tak apa, kami buat lillahi ta'ala, contoh, maka tak wajib bayar. Kalau dia minta, jangan kata dia ni, kau ni tak ikhlas. Tak, itu hak dia. Ikhlas tak ikhlas, kau buat sendiri, tengok macam mana. Baru tahu susah tak susah. Masa dia lagi, tenaga dia lagi, dia kena ambil cuti nak gali kubur. Yang bekerja kena ambil cuti, ambil half day, tolak gaji. Jadi semua ini memerlukan kos. Kalau misal kata ada setengah-setengah tempat dah tetapkan berapa upah penggali kubur, contoh ada yang tetapkan, jadi kos itu diambil daripada harta si mati. Manakala mereka yang tidak mahu menerima upah, maka tidak boleh diberikan harta pusaka si mati kepada mereka sebagai hadiah atau sedekah. Nak bagi juga sedekah, orang tu tak minta, kita nak bagi sedekah, jangan guna harta si mati, guna harta anak-anak, guna harta waris. Tak boleh guna harta si mati, kerana pada ketika itu bukan lagi keperluan yang dibenarkan untuk menggunakan harta si mati. Kerana itu bukan lagi perkara wajib. Bila orang tu minta, barulah jadi wajib, boleh ambil guna harta si mati. Kalau dia dah tak nak, tak apalah, nak bagi juga, jangan guna harta pusaka si mati, tetapi harta daripada anak-anak atas nama hibah. Orang ni yang menggali kubur arwah ayah, takkan kita sebagai anak sanggup ke? Bagilah sikit. Nah, RM50 contoh, RM30, RM10, tak kisahlah berapa-berapa, tapi kita rasa berterima kasih. Jangan daripada harta pusaka. Kerana harta pusaka tadi digunakan kalau yang melaksanakan kerja-kerja tadi meminta, ada upahnya. Dia tak salah minta upah. Bukan haram kalau dia minta upah, tak. Boleh, harus dia minta upah. Kalau dia minta, ambil daripada harta pusaka. Kalau tak minta, nak bagi, jangan ambil dari harta pusaka. Ahli waris boleh menggunakan harta mereka untuk diberikan sebagai hadiah atau sedekah. Kos pengurusan jenazah berbeza mengikut keadaan si mati ketika hidup dan juga tempat tinggalnya. Seumpama perbelanjaan di bandar lebih tinggi,
daripada perbelanjaan di kampung. Perbelanjaan tersebut perlu dikawal supaya tidak berlaku pembaziran dan tidak terlalu berjimat. Yang penting apa kewajipan yang perlu dilakukan kepada jenazah terlaksana. Jangan terlalu membazir, jangan terlalu berjimat. Perbelanjaan tersebut perlu dikawal supaya tidak berlaku pembaziran dan tidak terlalu berjimat. Kebiasaannya, kos pengurusan jenazah di surau atau masjid didatangkan dalam satu pakej yang lengkap, iaitu dari memandikan jenazah hingga dikebumikannya. Setengah-setengah tempat masjid surau buat macam tu. Terus lelaki contoh 600, perempuan 650 contoh. Terkejut bilanya, mahalnya. Ada setengah lebih mahal lagi. Kalau kat belah-belah pekan bandar sampai 3,000 sampai 5,000. Tapi yang cover khairat kematian. Kos tu ada. Dan kita pun kadang-kadang dapat juga bantuan-bantuan. Ada setengah-setengah bantuan, sama ada daripada kerajaan ke, NGO ke, zakat ke. Ada bantuan juga khairat kematian. Bila kita carum, ada. Ataupun kita ambil takaful, hibah dan sebagainya, ada juga untuk khairat kematian. Ada yang 5,000, ada yang 10,000. Jadi duit itu boleh digunakan. Bagi jenazah isteri dan anak-anak di bawah tanggungan, kos pengurusan jenazah mereka ditanggung oleh suami atau bapa mereka walaupun mereka mempunyai harta yang banyak. Tanggungjawab setelah mereka mati adalah sama seperti tanggungjawab semasa mereka hidup. Bagi lelaki yang meninggal dunia, daripada mana sumber untuk menguruskan jenazah? Harta si mati. Bagi isteri ataupun anak-anak yang belum lagi baligh, belum lagi akil, bila meninggal dunia, dia tak ada harta, belum bekerja. Isteri, suri rumah yang tak bekerja, tak ada harta. Jadi harta siapa yang diambil? Suami. Ada harta suami, suami diambil. Kalau suami tak ada, ayah kepada si mati tadi. Janda meninggal dunia, ayahnya ada, ayahnya yang menanggung untuk urusan. Kalau si mati tadi tak ada harta, kalau ada harta, gunakan harta si mati. Tak ada ayah, adik-beradik si mati yang terdekat dengan si mati. Kalau tak ada juga, Baitul Mal. Baitul Mal akan mengeluarkan kos untuk urusan. Ini jarang berlakulah. Biasanya ada sahaja. Kalau tak orang keluarga pun, ahli karyah bantu. Tak apalah, masjid tanggung contoh. Di kalangan keluarga yang susah, masjid tanggung. Ada setengah-setengah masjid buat begitu. Muka surat 51. Jikalau si mati seorang yang miskin, yang tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar kos pengurusan jenazahnya, maka tanggungjawab dipikul oleh mereka yang berikut mengikut tertib. Yang pertama, mereka yang wajib memberi nafkah kepadanya. Kalau misal kata isteri yang meninggal dunia, siapa yang wajib bagi nafkah? Suaminya. Yang kedua, bi baitul mal. Baitul mal siapa? Zakat lah. Maklumkan dengan amil karyah ataupun ketua amil karyah. Di setiap masjid, khususnya di Selangor, adanya ketua amil karyah, adanya penolong amil karyah. Maklumkan. Nanti mereka akan uruskan untuk urusan baitul mal. Ini bagi si mati yang tidak mempunyai harta dan tidak ada keluarga yang terdekat. Si orang Islam yang kaya. Ini kalau misal kata tak ada baitul mal, kita ada baitul mal. Mungkin setengah-setengah negara tak ada baitul mal. Maka orang yang kaya berhampiran dengan dia wajib membiayai urusan. Ketika itu kalau tak diuruskan, yang kaya tadi berdosa. Kerana ini semuanya adalah fardu kifayah yang wajib diuruskan oleh umat Islam, terutama yang berdekatan dengannya. Perhatian, jamuan kenduri tahlil, hadiah kepada jemaah solat jenazah. Kadang setengah-setengah tempat bagi duit sampul kepada orang yang datang untuk solat jenazah. Tak salah, harus, boleh nak bagi. Jangan kata bid'ah dan sebagainya, boleh bagi. Tetapi jangan gunakan harta si mati. Gunakan harta, mungkin boleh jadi orang yang datang masukkan duit. Kalau tempat saya masih lagi letak beras dalam bekas, jadi orang datang masukkan dalam beras. RM10, RM20. Duit tu tadi digunakan untuk kenduri tahlil ke, ataupun untuk upah ataupun sagu hati kepada yang datang untuk solat jenazah ke, boleh. Tetapi jangan diambil daripada harta pusaka, harta si mati, kerana itu bukan kewajipan dalam urusan pengurusan jenazah. Solat wajib, fardu kifayah, tak bagi upah pun tetap kena solat.
Jamuan kenduri tahlil arwah, hadiah kepada jemaah solat jenazah, sedekah kepada pembaca Al-Quran dan sebagainya tidak termasuk dalam kos pengurusan jenazah. Tidak boleh menggunakan harta pusaka si mati bagi tujuan tersebut. Yang ketiga, melangsaikan segala hutang dalam tanggungan si mati. Hutang pada istilah fiqah ialah memberi hak milik sesuatu barangan kepada orang lain dengan syarat orang tersebut memulangkan semula gantinya tanpa sebarang tambahan. Kalau berlaku tambahan, maka jadi riba. Baki harta pusaka setelah dibayar kos pengurusan jenazah digunakan untuk melunaskan hutang si mati jika dia mempunyai hutang. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mim ba'di wasiyatin yusi biha au dain. Pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Sebelum ayat ini, ayat berkenaan tentang pembahagian pusaka. Bagi suami 1/2, bagi isteri 1/4 jika suami tiada anak, jika ada anak 1/8. Akhirnya barulah kata Allah, mim ba'di wasiyatin yusi biha au dain. Selepas dilangsaikan wasiat dan hutang-hutang. Maknanya sebelum faraid ini kena buat dulu. Langsaikan hutang, lunaskan wasiat jika si mati ada wasiat. Dan sabda Nabi SAW, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seseorang beriman akan tergantung dengan sebab hutangnya sehinggalah hutang itu dijelaskan daripadanya. Azan Isyak dah masuk ya? Sikit lagi ya. Yang dikatakan hutang tergantung tadi, lihat jenis hutang bagaimana. Hutang ini ada beberapa hukum. Hukum yang dikatakan harus untuk hutang, dia memang memerlukan. Kalau saja-saja suka berhutang, makruh. Ada duit, ada harta, jenis suka berhutang. Nyan duit sikit, nyan duit sikit, nyan duit sikit. Hukum membayar, lihat pada keadaan. Wajib ketika mana? Ketika sampai waktunya yang dijanjikan dan ketika itu dia ada kemampuan. Wajib ketika itu dia bayar. Seperti contoh pinjaman. Ada tarikh, sekian-sekian tarikh mesti kena bayar. Kalau misal kata waktu itu kita ada kemampuan untuk bayar, kita tak bayar, hukumnya haram. Sunat, bila waktu sunat bayar hutang? Bila belum sampai waktu kita ada kemampuan, kita bayar dulu. Sepatutnya hujung bulan, tetapi tengah bulan dah bayar dulu hutangnya. Untuk bulan ni bayar awal sikit, tengah bulan. Sepatutnya hujung bulan, hukumnya sunat. Sunat disegerakan awal. Haram kalau misal kata dia dah lepas daripada tarikh yang dijanjikan, ada kemampuan. Bila mana tidak ada kemampuan, barulah dibolehkan. Maknanya tak berdosa. Dia memang belum ada kemampuan. Walaupun dah sampai waktunya, tetapi belum ada kemampuan, maka pada ketika itu tidak wajib, tak berdosa dia untuk tak bayar hutang. Bagi golongan yang sebegini adalah maknanya yang ada kemampuan tetapi sengaja tak nak bayar. Motor lari kedai. Kereta lari kedai. Tujuan nak buat loan tu memang nak lari daripada kedai. Ini masalah juga orang kita. Beli motor tapi tak nak bayar kat kedai, lepas tu jual for sale untuk dijual, motor lari kedai. Jual harga dia, ikut suka dia nak jual berapa, motor kedai. Belum habis bayar lagi tapi lari daripada kedai. Hukumnya haram. Perlunasan hutang wajib didahului sebelum melaksanakan wasiat walaupun pada zahir ayat Al-Quran tersebut menunjukkan sebaliknya. Ini kerana dua perkara. Hadis daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'a bidaini qabla al-wasiyah. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan hutang terlebih dahulu sebelum wasiat. Okay, isu ini sebab kalau kita lihat pada ayat tadi, mim ba'di wasiyatin yusi biha au dain. Selepas wasiat dan hutang. Tetapi hukum sebenar adalah hutang dahulu baru wasiat
berdasarkan hadis ini, Sayyidina Ali karamallahu wajhah melihat Nabi melaksanakan hutang terlebih dahulu, bayar hutang terlebih dahulu, ada baki, ada wasiat semati, baru dilunaskan wasiat hutang terlebih dahulu. Walaupun dalam ayat tadi wasiat dulu, tetapi dinasahkan, ditukar dengan hadis ini yang mana Nabi mendahulukan bayar hutang, kemudian barulah wasiat. B. Sesungguhnya hutang wajib dibayar walaupun peminjam telah meninggal dunia, manakala wasiat adalah perbuatan kebajikan yang disunatkan. Oleh itu perkara wajib mesti didahulukan daripada perkara sunat. Itu juga sebabnya kenapa hutang mesti kena dahulu sebelum wasiat. Kerana wasiat adalah sunat. Membayar hutang adalah wajib walaupun kita dah meninggal dunia. Wajib untuk kita bayar hutang juga. Siapa yang bayar? Waris bayar menggunakan harta kita. Tak ada harta, waris wajib tak bayar? Tak wajib. Tapi kalau waris nak bayarkan, afdal. Sebab itu antara salah satu cara kita berbakti kepada orang tua. Tak wajib anak-anak bayar hutang mak ayah. Tetapi kita sebagai anak sanggup ke? Ayah kita ada hutang. Tak banyak pun 500 atau 1000 contoh. Kita ada kemampuan, walaupun tak wajib, tetapi kita bayarkan. Kerana apa? Mikirkan ayah kita. Mikirkan mak kita berhutang. Jadi hukumnya tak wajib, tetapi kalau kita yang membayar, sunat hukumnya, dan ini juga termasuk dalam perkara-perkara yang kita lakukan perkara baik kepada orang tua kita. Hutang terbahagi kepada dua bahagian, iaitu hutang dengan Allah dan hutang dengan manusia. Kedua-duanya wajib dibayar dengan harta si mati. Mengikut jumhur ulama, hutang dengan Allah tidak gugur disebabkan kematian seseorang. Maksudnya apa? Hutang dengan Allah ini puasanya tertinggal. Bila puasa tertinggal, kira, catat, jangan sambil lewa. Perempuan terutamanya yang datang bulan, berapa yang tak diganti, tulis, catat, supaya waris tahu berapa arwah mak ni tertinggal puasa, kena bayar fidyah. Itu hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lelaki pun begitu juga, yang dah uzur. Soal dia tinggal puasa sengaja atau tak, dosa atau tidak, itu perkara kedua. Bila dia tinggal sahaja, walaupun ada keuzuran, tetapi tetap juga kena ganti qada, tak mampu kena bayar fidyah. Berapa kadarnya? Lihat pada Lembaga Zakat Selangor, kadarnya mengikut satu cupak beras. Berapa nilai semasa. Setiap tahun kadang-kadang sama, kadang-kadang berubah melihat pada nilai beras, nilai makanan asasi. Hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala wajib diselesaikan terlebih dahulu daripada hutang dengan manusia. Hutang dengan Allah ialah seperti, insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Kita akan perincikan apa dia hutang dengan Allah dan juga apa dia hutang dengan manusia. Ada soalan? Ya. Anak-anaknya kecil. Adakah pembagian faraid itu dipaksakan pada waktu itu? Kerana pada waktu itu mungkin sangat ini akan diambil oleh ibunya, dan mungkin akan dibagi juga dalam dewasa seorang. Jadi adakah terjadi kesalahan? Sebelum kalau berlaku dalam waktu itu, dalam masa perjalanan sampai ke dewasa, ada satu anaknya meninggal, sedangkan sebelum di hari faraid itu dia ada hak semasa kematian bapa. Jadi kalau perkara itu maknanya dilanggar, mana perkara itu mengandung dosa. Ibu ni tadi berdosa atau tidak, isu dia. Kalau misal kata dia menggunakan ataupun menghalang hak anak ni tadi, menggunakan ambil harta anak guna untuk urusan anak. Okey, kita lihat pada dua sudut. Satu sudut pada syariah, satu sudut pada undang-undang kita lah. Undang-undang kita seperti yang semua sedia maklum, bila mana belum berusia 18 tahun, maka harta tadi tidak boleh diberikan lagi pemilikan kepada anak dia tadi. Jadi siapa? Pemegang amanah, dan biasanya maknya lah, isteri si mati. Tetapi dari sudut syariah dah boleh diberikan. Maknanya kita boleh gunakan, bukan bagi duit kat dia, tak, kita gunakan untuk urusan dia, urusan yang bukan menjadi nafkah kepada kita.
Kalau urusan itu urusan yang nafkah, bagi makan apa semua, itu jangan digunakan. Itu hak daripada harta kita. Sebagai kita penjaga yang wajib memberi nafkah kepada dia, pakaian dia, tempat tinggal dia. Tetapi urusan-urusan yang lain, keperluan dia yang bukan nafkah, boleh kita ambil daripada harta bahagian dia mengikut faraid untuk kegunaan dia. Okay, jelas ya? Tapi dari sudut undang-undang belum boleh lagi. Umur 18 tahun ke atas barulah boleh. Nak tukar nama ke apa ke, selagi anak tadi belum 18 tahun, belum boleh tukar nama. Ini dari segi undang-undang. Tapi dari segi hukum syaraknya, dia dah ada hak. Cuma kita sebagai mak ayah tak boleh bagi terus dekat dia. Lebih-lebih lagi kalau dia ni tak pandai menguruskan harta. Bagi semua, habis semua, sehari habis. Salah kita lah. Kita kena bijak. Kalau misalnya kata urusan tersebut, urusan yang tidak melibatkan nafkah, maka kita boleh gunakan untuk duit dia, bahagian dia, faraid dia. Penting tetapi bukan nafkah, maka boleh guna. Tapi kalau nafkah, kena guna harta kita sebagai penjaga atas nama tanggungjawab kita memberi nafkah. Okay, jelas ni ya? Cara pembagian Ustaz. Kalau misalkan dalam masa perjalanan sebelum pembagian tu, kalau misalkan anaknya ada 5 orang, sebelum 18 tahun tak dibagi lagi dah. Jadi selepas 18 tahun tu sebenarnya anak seorang ni meninggal. Dan pada masa kematian waktu ni dia ada hak dalam harta faraid. Okey. Jadi pembagian tu mungkin tidak bisa ditulis. Sebab anaknya meninggal tu ada hak juga. Betul. Jadi bila tinggal perempuan tu, dalam pembagian besok tak boleh faraid perempuan. Itu faraid pada lima. Okey. Kalau kita sampai melanggar ni, kalau kita tak tahu kan, Okey. Kalau kita rujuk kepada mahkamah syariah, kita akan dapat sijil faraid. Betul ya? Sijil faraid berapa bahagian, anak lelaki berapa, anak perempuan berapa. Itu kita akan dapat satu peringkat. Maknanya misal kata anak-anak ini tadi belum lagi baligh. Meninggal dahulu, meninggal dunia. Contoh ya, meninggal dunia. Sijil tadi kita guna pakai dan kita akan gunakan untuk kekiraan yang kedua bagi anak yang meninggal dunia pula. Maknanya bahagian dia ada. Anak ni tadi meninggal dunia, ada tak harta dia? Ada hartanya, tetapi dipegang oleh maknya sebab dia belum lagi dewasa, belum cukup umur untuk menguruskan harta dia. Ada bahagian dia, tanah dia. Dah ada sijil faraid dia. Sebab tu kita kena segera uruskan. Berlaku saja kematian, waris yang terdekat anak ke anak lah biasanya, anak yang sulung ke, tak kisahlah mana-mana, terus uruskan, keluarkan sijil faraid. Sebab proses dekat mahkamah syariah pun mengambil masa. Kadang 3 bulan, kadang 6 bulan, kadang sampai bertahun baru dapat. Bila dapat itulah kita tengok. Okey, bahagian A, anak lelaki yang pertama ni banyaknya. Yang kedua banyak ni. Tapi dah serah belum? Belum. Berlaku kematian sebelum dapat dekat dia, maka dia ada harta tak? Ada hartanya. Mengikut faraid dia pula. Siapa waris yang dia ada? Dia ada mak lagi? Ada. Maknya 1/6. Ada anak tak? Tak ada. Belum kahwin lagi, maka maknya 1/3. Ayah ada tak? Ayah dah tak ada, meninggal dunia. Ada adik-beradik. Adik-beradik akan dapat mislu hazil unsayan. Li zakari mislu hazil unsayan. Bagi lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Okey, jelas ya? Maknanya pembahagian itu tetap berlaku. Cuma penyerahan belum berlaku. Sebab tu kita kena segerakan. Habis saja, meninggal dunia saja, terus uruskan. Tak adalah istilah orang kata kubur merah lagi sibuk cerita pasal harta. Tak. Ini kita nak kena ubah. Persepsi ini kena ubah. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Kalau kita buat macam tu, ada saudara mara yang kata kubur merah lagi sibuk cerita pasal harta. Tak, ini bukan kita cerita pasal harta, tetapi ketentuan kewajipan kita sebagai waris untuk segerakan urusan harta si mati. Kita bila cerita tentang faraid, tuan-tuan, kita tak tahu pun berapa harta si mati. Berapa ekar tanahnya, berapa buah rumahnya, tak tahu pun berapa harta. Tetapi portion itu yang kita nak tentukan. Mak 1/6, bapa 1/6, isteri 1/8, anak-anak lelaki, anak-anak perempuan 2 bahagian lelaki, 1 bahagian perempuan. Dah cukup. Bukan kita nak tahu berapa rumah si mati, berapa ekar tanahnya. Itu selepas itu nanti. Tetapi yang dituntut untuk segera adalah tentukan faraid, berapa bahagian ahli waris. Sebab apa? Sebab takut berlakunya munasahat. Apa makna munasahat? Kematian bertingkat. Belum selesai faraid, belum ditentukan, dah meninggal. Patutnya dia dah dapat dah ni. Tetapi belum dibagi, belum ditentukan, meninggal dunia.
Maka kena kira daripada yang pertama dahulu, barulah yang kedua. Saya pernah uruskan 4 munasahat, 4 tingkat. Harta ada? Ada. Nama siapa? Tanah arwah ayah kepada atuk. Bahagian dia, betul. Tetapi nama ayah kepada arwah atuk. Tak pernah diuruskan. Tak ditukar milik. Berlaku tak? Banyak berlaku di masyarakat kita. Sebab ambil lewa, ambil ringan untuk urusan tukar milik dan sebagainya. Mudah je kalau kita tahu urusan di unit pusaka kecil. Nilai yang kurang 2 juta. Harta yang kurang 2 juta sama ada aset alih atau tidak alih. Urusannya di mana? Unit pusaka kecil. Kalau kita di daerah Kuala Langat, di pejabat daerah lah, di tingkat bawah tu, unit pusaka kecil. Bagi harta yang aset alih atau tidak alih kurang 2 juta. Yang lebih daripada 2 juta, sama ada alih atau tidak alih, urusannya di mana? Mahkamah tinggi. Kalau yang kurang daripada 600,000, hanya untuk harta tidak alih. Harta tidak alih ni maknanya apa? Duit dalam akaun, dalam KWSP, dalam tabung haji. Urusannya di mana? Amanah raya Berhad. 3 tempat ni yang waris kena tahu kat mana nak berurusan. Kalau harta tadi kurang daripada 2 juta, sama ada aset alih atau tidak alih, urusannya di unit pusaka kecil. Pergi di sana, tanya apa nak kena buat, apa dokumen nak kena sediakan. Biasanya mereka akan panggil semua ahli waris yang masih ada untuk bicara kuasa. Istilahnya bicara kuasa. Yang tak dapat hadir, mungkin duduk jauh, boleh isi borang DDA. Borang DDA ni boleh dapatkan di unit pusaka kecil. Tujuannya untuk apa? Mengesahkan dia membenarkan untuk perbicaraan walaupun dia tidak hadir. Tetapi dia kena sign. Ini dari segi teknikal apa yang perlu dibuat oleh waris tentang harta pusaka. Jangan lengah-lengah. Sebab bila takut lengah-lengah, setahun, 2 tahun, mood dah tak ada, nak uruskan, kemudian berlaku kematian waris yang lain. Pun sama juga, tak diuruskan, anaknya pula meninggal dunia. Itu yang jadi. Ada tanah tak? Ada. Nama siapa? Ayah kepada arwah atuk. Itu masalah. Nak pindah milik? Dah tak boleh. Boleh, tetapi susah urusan. Kena panggil daripada awal-awal dahulu, siapa waris yang ada masa itu. Sebelum si mati ni meninggal dunia, siapa waris yang ada. Kalau kita ada rekod, mudah. Kalau tak ada, masalah. Itu yang jadi bertahun-tahun urusan tu tertangguh-tangguh. Sebab apa? Salah kita juga melengah-lengahkan urusan. Kalau boleh, ada saja kematian, terus buat. Tak apalah nak tunggu 40 hari, silakan. Habis 40 hari, terus uruskan. Jangan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, baru nak uruskan. Takut-takut berlakunya kematian bertingkat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pembahagian harta, ibu meninggal, ada anak 6 orang. Ayah kahwin lagi, anak 2 orang. Adakah pembahagian harta sama bagi anak dari ibu pertama dan ibu kedua? Ya. Bagi si mati, isu dia anak ni anak siapa? Kalau misal kata suami lelaki ini dulu dah pernah kahwin dengan perempuan, dapat anak 2 orang. Isterinya meninggal dunia. Dia kahwin dengan perempuan yang lain, isteri yang kedua. Dapat anak 3 orang. Meninggal dunia, anak si mati ada berapa orang? 5. 2 campur 3. Tak kira daripada isteri yang pertama ke, kedua ke. Begitu juga kalau misal kata isteri ini janda, anak seorang, kahwin dengan lelaki yang baru. Tak ada anak. Isteri meninggal dunia. Ada anak tak? Ada 1. Walaupun bukan dengan suami ketika dia meninggal dunia. Kita kena lihat status waris tadi daripada si mati. Si mati ada anak tak? Tak kira dengan isteri pertama ke, isteri kedua ke, dengan suami pertama ke, suami kedua ke, ada anak, itu adalah waris dia. Sebab tu adanya di kalangan ahli waris yang 25 tadi, 15 lelaki, 10 perempuan, adanya saudara lelaki seibu sebapa. Adanya saudara lelaki sebapa. Adanya saudara lelaki seibu. Sama ayah lain bapa, sama mak lain bapa, sama ayah sama bapa, seibu sebapa. Itu namanya akhun syaqiq, saudara seibu sebapa. Akhun li'ab,
saudara sebapa, sama bapa lain mak, termasuk ahli waris. Itu bagi anak walaupun daripada isteri yang lain tetap dikira sebagai anak dan juga waris. Tak kira sama ada isteri pertama ataupun isteri kedua. Walaupun dia dah bercerai dengan isteri pertama dan hak penjagaan kepada isteri tadi, bekas isteri tadi, duduk jauh, dah putus hubungan 10 tahun, 20 tahun, anak dengan bekas isteri ada lagi 2 orang contoh, kahwin yang lain ada anak lagi 3 orang, yang 2 tadi tetap waris kepada ayahnya tadi. Dengan syarat apa? Perkahwinan mak ayahnya, perkahwinan yang sah lah. 3 sebab kenapa seseorang itu boleh mewarisi harta pusaka. Yang pertama sebab nasab, iaitu anak mewarisi ayah, ayah mewarisi anak, saudara mara, pakcik, dan begitulah seterusnya. Yang kedua sebab perkahwinan. Perkahwinan antara suami isteri. Suami mati, isteri dapat. Isteri mati, suami dapat. Yang ketiga sebab hamba. Tapi sekarang dah tak ada hamba. Istilah hamba ni macam mana? Dia ada hamba, dia bebaskan. Hamba bekerja, ada harta. Tak ada waris. Harta kembali kepada siapa? Bekas tuan hambanya. 3 cara. 3 ni sahaja. 1 sebab nasab, keturunan. Yang kedua sebab perkahwinan. Yang ketiga sebab walak, iaitu penghambaan. Yang ini tadi termasuk sebab nasab, dia anak si mati. Walaupun anak yang dah diceraikan daripada maknya, tetapi tetap dikira anak, wajib untuk diberikan waris, termasuk dalam waris juga. Okay, ada soalan lain? Ya. So, maksudnya bila suami tu meninggal, adakah anak daripada yang apa tu dari isteri tu dapat pada harta suami anak tiri lah, bukan anak betul suami. Dia tak dapat. Waris kena lihat pada jalur dengan si mati. Sebab tu dalam waris, bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan. Anak perempuan siapa ni? Si mati. Anak lelaki siapa? Si mati. Ayah siapa? Ayah si mati. Bukan ayah mertua, bukan ayah angkat. Anak ni bukan menantu ataupun bukan anak tiri, anak si mati, anak betul. Nasab, dengan sebab nasab. Macam mana? Kalau nak wasiat boleh. Wasiat nanti kita akan masuk, babnya panjang. Cuma secara ringkas, bukan kepada ahli waris. La wasiyata liwarisin, kata Nabi. Nabi larang wasiat kepada ahli waris. Pun berlaku juga banyak. Rumah ni nanti kalau mak ayah dah tak ada, bagi ke adik kamu yang bongsu. Biasa tak dengar? Biasa. Adik yang bongsu tu waris ke tidak? Waris. Boleh tak nak tunaikan wasiat mak ayah ni tadi? Boleh, dengan syarat taharruj tadi. Kena akil baligh di kalangan waris, kena tahu bahagian faraid. Sebab yang nak dibagi kepada adik bongsu tadi, rumah ni tadi, adalah hak ahli waris yang lain. Kalau dia kata aku tak setuju, maka kena tebus berapa bahagian yang tak setuju tadi. Kalau misalnya kata rumah tu 200,000, bahagian yang tak setuju ni, bahagian dia 30,000, kena bayar. Jangan kata dia tamak, dia ambil hak dia, bukan ambil orang lain. Yang tamak tu ambil orang lain masuk kocek dia. Okey. Jelas ya? Anak angkat tu pun bukan ahli waris. Anak susuan pun bukan ahli waris. Walaupun mahram. Anak susuan mahram tak? Mahram, tetapi bukan ahli waris. 3 sebab, sama ada sebab nasab, iaitu dengan anak ataupun bapa, atuk, cucu, pakcik, anak saudara, atau perkahwinan dan juga walak. Itu sahaja sebab yang membolehkan seseorang mewarisi harta pusaka. Anak angkat, menantu, kemudian anak susuan tak termasuk. Tetapi kalau kita nak beri masa hidup, itu dinamakan hibah, ataupun kita boleh bagi wasiat. Siap-siap, okey, nanti kalau ayah dah mati nanti, 1 ekar tanah yang kat ujung tu ada sikit, banyak ni harta ayah ni, banyak berekar-ekar. Contoh, 1 ekar ni ayah wasiatkan untuk adik kamu, adik angkat kamu, yang ayah bela daripada kecil dan dia jaga ayah masa ayah sakit, bagi. Boleh, tak ada masalah. Sebab dia bukan ahli waris. Jelas ya? Okay, ada soalan lain lagi? Ya. Contohlah ya. Aha. Saya, contoh ibu saya yang duit pada ayah saya. Kemudian, apabila saya belum selesai bayar hutang pada ayah saya
kalau saya lah, kalau ada kata ayam pikiran, bagi hutang itu diwakafkan. Tetapi sebelum selesai saya bayar hutang ayah saya, ada lebih. Adakah ya ini yang diucapkan oleh saya wasiat? boleh dipakai? Kerana adakah wasiat itu mesti ditunaikan? Tetapi salah satu ahli itu tidak setuju. Adakah wasiat itu masih boleh dipakai ataupun terbatas? Maksudnya dia bukan boleh pakai. Istilahnya, adakah wasiat tadi mesti kena tunai ataupun tidak? Okey. Wasiat panjang babnya, cuma salah satu syarat tadi mesti bukan kepada ahli waris, dan syarat yang lain tidak lebih daripada 1/3 daripada baki. Kita dah uruskan wasiat step yang keberapa? Yang ketiga. Atas tu urusan jenazah, hutang Allah, hutang manusia. Ada wasiat, okey, barulah guna wasiat. Berapa baki yang tinggal? Ada 1 juta contoh. Dia wasiatkan 500,000, tak boleh. Tak boleh ditunaikan wasiat tadi sebab melebihi 1/3. 500,000 1/3 ke 1/2? 1/2 daripada 1 juta. Kalau nak selesaikan juga, nak tunaikan juga, ambil maksimum 1/3. 1/3 sahaja. Itu syarat-syarat wasiat. Okey, saya bagi umum lah. Yang pertama, bukan kepada ahli waris. Yang kedua, tidak lebih daripada 1/3. Yang ketiga, bukan urusan maksiat. Dan yang keempat, bukan perkara yang menyusahkan waris. Ada wasiat yang menyusahkan waris, maka terbatal. Wasiat itu boleh diguna pakai, lihat pada jumlahnya. Tak lebih daripada 1/3. Dan waris-waris, kalau misal kata tahu dan memang betul arwah ayah ni tadi ada mewasiatkan, wajib untuk dia tunaikan. Tak boleh diambil kerana step wasiat itu lebih utama, lebih dahulu berbanding faraid. Faraid step yang kelima. Lepas urusan jenazah, hutang dengan Allah, hutang dengan manusia, wasiat, barulah faraid. Dia nak ambil bahagian dia? Boleh. Tunggu kejap. Selesaikan yang 4 ni dulu. Arwah ada wasiat tak? Ada. Tunaikan wasiat. Kalau dah tunaikan wasiat, bayar hutang, habis langsung harta, tak ada lagi dah baki, meloponglah. Tu je. Dia tak boleh kata, tak, aku anak, aku patut dapat. Tak. Ada harta, baru dapat. Selepas 4 perkara tadi. Tak boleh dapat meninggal dunia, terus ambil bahagian dia. Kena selesaikan 4 ni dahulu. Ada tak wasiat hutang, arwah hutang? Ada. Dengan Allah ada. Haji belum buat, kena buat badal haji. Berapa sekarang? 3,000, 4,000. Ambil harta si mati, gunakan. Kemudian, hutang dengan manusia ada tak? Ada. Wasiat ada tak? Ada. Tunaikan dahulu sebelum faraid, kemudian barulah faraid. Jelas ni ya? Last soalan last. Ya. Dah tolak siap-siap. Itu lagi mudah. Kalau dah tolak siap-siap, mana kita tak perlu lagi dah nak tolak. Itu lebih mudah. Tapi ada setengah-setengah tempat yang kita simpan tak tolak. Macam contoh KWSP. Kita yang kena tolak. Kadang-kadang buat-buat tak nampak, buat-buat tak tahu je. Dapat keluar 10,000 yang baru-baru ni, sebelum ni masa PKP kan, 10,000 kan. Wajib keluarkan zakat. Berapa? 1/40. 1/40 lebih kurang dalam 2.5%. 1/40. Kalau misalnya kata 10,000, berapa 1/40? Lebih kurang dalam 200,500. Kalau tak silap saya lah, kalau salah tolong betul. Tengok kalkulator. 10,000 bahagi dengan 40. Dapat 200,500. Itu kena bayar zakat. Kalau simpanan tadi cukup haul. Syarat zakat tadi cukup haul dan cukup nisab. Nisab memang dah lebih dah. Sebab dalam tu lebih banyak lagi. Dalam KWSP simpanan kita lagi banyak lagi. Jadi setiap kali kita keluarkan, kalau misalnya kata total keseluruhan tak cukup nisab, baru kita keluarkan tu tak kena zakat. Tapi kalau total kesemuanya ada lebih daripada nisab, maka kita keluarkan sikit pun wajib kena keluarkan zakat juga. Sebab harta kita lebih cukup aul, cukup nisabnya daripada kadarnya. Okey, jelas ya? Kalau tabung haji biasa dah tolak siap-siap dah. Tu bagusnya. Lebih baik simpan dalam tabung haji, labur dekat tabung haji. Kita dah yakin
yakin untuk urusan apa. KWSP pula sekarang dah ada dua. Satu konvensional dengan satu Islamik. Mana yang belum tukar, segeralah tukar. Akaun KWSP yang belum lagi ditukar kepada Islamik, cepat-cepat tukar. Pergi KWSP, mohon ataupun buat secara online pun boleh, telefon center, minta nak tukar akaun daripada konvensional kepada akaun Islamik. Wallahu alam, saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Dan InsyaAllah bulan depan kita akan mulakan pada hari Rabu. Rabu minggu ke-2 dan minggu ke-4. 2 dan 3. InsyaAllah kita akan bermula pada bulan hadapan, hari Rabu, minggu ke-2 dan minggu ke-3. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang baik itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tegur hati tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la yashba' wa min da'wati la yustajabu laha. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.